Rentasan berita edisi 1312. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Kerajaan tebuk asap dalam 3 bulan. Buat apa? Fitnah 3 wala untit bukti PAS menang cara kotor. Di mana menghilang Mahyadin, Hadi dan Hamzah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walaupun diperlekeh oleh pembenci Pakatan Harapan, nampaknya peniaga restoran makanan segera tidak terkesan dengan ejekan mereka. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub, beberapa restoran segera menyatakan minat untuk turut sama mengambil bahagian dalam inisiatif menu rahmah yang bertujuan meringankan beban rakyat, khususnya golongan B40 di negara ini. Dia berkata selepas 2 minggu program itu dilancarkan, sambutan yang diterima semakin menggalakkan sehingga menarik minat beberapa syarikat gergasi untuk terlibat sama. Ini adalah satu berita gembira buat rakyat Malaysia apabila restoran makanan segera telah menyatakan minat untuk turut sama memperkenalkan menu rahmah selepas Burger King menawarkan hidangan berharga RM5 sebelum ini. Katanya kepada pemberita selepas melancarkan menu rahmah peringkat negeri Perlis di restoran Backwall. Mereka bercadang untuk memperkenalkan burger sebagai menu rahmah kerana ia lebih mudah untuk pelanggan, khususnya bagi golongan muda, katanya lapor Berita Harian. Sebelum ini, Burger King menjadi restoran makanan segera pertama yang menyahut inisiatif kerajaan dalam menyediakan menu makanan pada harga sederhana menerusi program menu rahmah apabila menawarkan burger ayam atau daging beserta sayur dan sebotol air mineral. Selain sektor makanan, beberapa pemain industri lain, antaranya tekstil dan perubatan, turut menyatakan minat untuk menyertai program berkonsepkan rahmah, kata Salahuddin. Ada pihak industri yang berminat untuk memperkenalkan shopping Rahmah Raya bagi membantu rakyat membuat persiapan Aidilfitri, dan perkara ini akan dibincangkan lebih lanjut untuk mengenal pasti apa yang boleh ditawarkan oleh pengusaha industri ini nanti, ujarnya. Beliau menegaskan terdapat beberapa pengusaha klinik swasta yang menyatakan minat untuk memperkenalkan konsep rahmah seperti ujian saringan kesihatan pada harga serendah RM40. Bagaimanapun, perkara tersebut akan dibincangkan dengan Kementerian Kesihatan terlebih dahulu. Sementara itu, peniaga makanan yang menawarkan menu rahmah boleh membeli bekalan sayur-sayuran menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Pengarah Fama Perak, Nur Syam Ramli, berkata pihaknya boleh mengatur pertemuan peniaga dengan pembekal sayur. Langkah ini dapat mengurangkan kos logistik dan mengimbangi harga sayur yang meningkat di pasaran ketika ini, lapor bernama. Namun bagi pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin, beliau tidak nampak sisi positifnya usaha kerajaan perpaduan mengurangkan kos sara hidup rakyat menerusi menu rahmah. Beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjanjikan untuk mengemukakan langkah-langkah komprehensif bagi menangani isu tersebut dalam tempoh 2 minggu. Sekarang ini dah menjangkau hampir 3 bulan. Saya masih belum nampak sebarang langkah yang konkret dan komprehensif yang diambil atau akan diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah kenaikan kos sara hidup rakyat ini, katanya di Dewan Rakyat semalam. Dakwanya inisiatif kerajaan menerusi menu rahmah tidak begitu menyeluruh kerana hanya melibatkan jangka masa pendek dan akan memberi kesan kepada pengusaha makanan sekiranya kos bahan mentah terus meningkat. Nampaknya ahli Parlimen Paguh ini mungkin lupa bahawa kerajaan perpaduan hari ini mewarisi kebejatan pentadbiran Perikatan Nasional yang meninggalkan hutang sebanyak 1.5 trilion ringgit. Salahkah inisiatif menu rahmah? Adakah lebih baik jika rakyat mengangkat bendera putih kerana kelaparan? Tidak mengapa mengkritik menu rahmah untuk tujuan penambahbaikan, tetapi untuk tidak menggalakkan dasar memberi bantuan kepada orang yang berhak adalah sama dengan menghalang usaha orang lain yang ingin bersedekah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2 yang bermaksud, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama meliputi hari pembalasan, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi
memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Beratnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menghalang pihak lain memberi bantuan kepada orang miskin sehingga digelar mendustakan agama. Pemimpin Melayu Islam masing-masing mahu dilihat merekalah pejuang Melayu dan pejuang Islam yang unggul. Tetapi mengapa memperlekehkan inisiatif menu rahmah yang kebanyakan pelanggannya Melayu Islam? Usia kerajaan ini pada 24 Februari nanti baru 3 bulan dan rakyat pelbagai kaum sudah pun ada makanan di hadapan mereka yang mampu dibeli. Apakah yang Perikatan Nasional buat dalam 3 bulan pertama parti itu mengambil alih kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu secara tebuk atap? Dalam Islam kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kebaikan kepada sesiapa pun kecuali dengan ketaatan kepadanya dan mensyukuri nikmatnya, seperti firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah pedih. Wallahu a'lam. Satu akaun TikTok penyokong pembangkang yang digelarkan sebagai walaun dan walauntid menabur fitnah terhadap kerajaan perpaduan dilihat sudah mencecah lebih 1 juta likes. Walaupun berslogankan hanya yang tepat, sahih lagi berfakta, jangan marah, benda betul. Tetapi isinya dilihat cuba menghasut orang ramai dengan istiqomah memburukkan kerajaan perpaduan hari ini. Penyampai untuk setiap siri klip video ringkas itu pula bukan sahaja terdiri pada kaum lelaki, bahkan perempuan muda termasuk berlatar belakangkan pendidikan dari universiti tempatan. Ekoran itu akaun TikTok yang mempunyai lebih 130,000 pengikut tersebut juga dianggap sebagai platform penyokong pembangkang kaum Hawa yang digelar sebagai walauntid untuk menyebar fitnah. Propaganda pembangkang dengan ramuan fitnah menerusi TikTok sejak tahun lalu diakui banyak penganalisis dan badan kajian politik sebagai penyumbang kepada keputusan kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15. Dalam hal berkenaan, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria telah memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengakui memfitnah pengerusi Pakatan Harapan PH itu. Pada kempen PRU15 November lalu, Adun Gunung Semanggul memfitnah Anwar membawa agenda lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di negara ini serta menyokong agenda komunis. Bagaimanapun, penauma hak tahfiz Al-Quran Lidda'wah Lil Imamah MTQDI di Lenggong itu menarik balik semua fitnah dan tuduhan yang telah dilemparkannya. Namun, kenyataan mengaibkan daripada Razman itu dilihat telah menjadi antara bahan kempen pembangkang menyerang Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15. Ramai pengundi kemudiannya tampil mengaku menerusi media sosial bahawa mereka sebelum ini telah terpedaya dengan rantaian fitnah terhadap Anwar dan PH sehingga bertindak mengundi Perikatan Nasional PN. Tanpa rasa malu dan bersalah, PAS menggesa agar kerajaan menghentikan sebarang intimidasi bermotif politik terhadap pempengaruh TikTok yang tidak berpihak kepada mereka. Ketua Penerangan PAS Insinyur Khairul Nizam Khairuddin berkata, parti itu mengecam keras tindakan segelintir aparatus kerajaan yang melakukan intimidasi politik dan membuli pempengaruh media sosial yang mengkritik kerajaan. Menurutnya, kononnya perbuatan tersebut adalah tidak bermoral dan bercanggah dengan hak berpolitik serta kebebasan bersuara yang sering diagungkan oleh Perdana Menteri dan Pakatan Harapan sebelum ini. Disebabkan mereka ini dilihat berpengaruh dan lantang, mereka telah diasak dan ditakutkan oleh aparatus kerajaan. Tidak sekadar itu, mereka ini dibuli dan diugut oleh penyokong-penyokong PH. Ini adalah satu tindakan yang tidak bertamadun dan tiada adab serta memburukkan lunas demokrasi negara, katanya dalam satu kenyataan Selasa lalu. Dalam pada itu, ahli parlimen Jerantut itu turut memberitahu bahawa pihaknya juga mendesak tindakan lebih profesional diambil jika didapati pempengaruh TikTok terlibat telah melanggar undang-undang. PAS percaya ancaman ini dipengaruhi oleh segelintir ahli politik PH yang tidak senang dengan gelombang yang dicetuskan Perikatan Nasional PN sejak pilihan raya umum ke-15 lalu. Jangan baling batu sembunyi tangan dan menjadi dalang sebenar terhadap perkara ini. Malaysia Madani tiada tempat untuk ahli politik yang berfikiran sempit dan berjiwa kecil, ujarnya seolah-olah mengakui bahawa selama ini memang PAS melakukan fitnah tanpa rasa bersalah. Sedarkah anda kemunculan video fitnah terbaru ke atas kerajaan perpaduan melibatkan 3 siswi pro pembangkang itu menunjukkan bahawa pihak berkenaan tidak pernah insaf dan langkah
mengatasi hanya boleh diambil melalui tindakan yang tegas. Memberi amaran dan meminta mereka memadamkan hantaran video itu semata-mata bukanlah langkah yang praktikal kerana mereka hanya diam seketika sahaja dan akan muncul dengan video yang jauh lebih ekstrim. Pembangkang tidak akan serik memfitnah, malahan menjadikan golongan terpelajar sebagai penyampai kandungan fitnah tersebut tanpa memikirkan kesan ke atas siswi berkenaan sekiranya diheret ke muka pengadilan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua sebab yang memerlukan pihak berkuasa bertegas. Pertama, membendung kegiatan fitnah daripada terus berleluasa agar negara ini terselamat daripada suasana tidak harmoni. Yang kedua, menyelamatkan muatan insan terutama golongan terpelajar daripada terjerumus dalam kancah kebencian, sebaliknya memupuk mereka menjadi insan yang berguna kepada negara. Kerajaan dan pihak berkuasa dalam kes penyebaran video fitnah begini perlu bertindak keras dan segera ke atas pemfitnah serta dalam kes itu tanpa ragu-ragu bermula tika dan saat ini. Tidak perlu lagi terlalu lunak dan berjiwa besar kerana pembangkang tidak pernah sesekali menghargainya, malahan lebih ganas meracuni fikiran masyarakat tanpa ada sedikit pun perasaan bertanggungjawab. Bertindaklah dengan tegas dan segera sebelum nasi menjadi bubur. Tidak guna kita hanya baru tengadah setelah teruk terhantuk di tembok fitnah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilapor akan memanggil Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin berhubung siasatan terhadap kedudukan keuangan parti itu. Menurut laporan New Straits Times, pengerusi PN yang juga bekas Perdana Menteri itu akan dipanggil dalam masa terdekat. Mahyadin akan dipanggil bagi dirakam kenyataan mengenai dakwaan 300 juta ringgit yang diterima parti terbabit sebagai dana politik daripada kontraktor yang dianugerahkan projek ketika pentadbirannya. Katanya, menurutnya beberapa pemimpin Bersatu juga sudah dipanggil untuk memberi keterangan termasuk bendahari parti itu dan difahamkan SPRM telah membekukan 2 akaun milik Bersatu yang berbaki 40 juta ringgit. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua penyumbang kepada parti terbabit adalah kontraktor yang menerima kontrak kerajaan ketika pentadbiran Mahyadin, katanya seperti dipetik Berita Harian. Dilaporkan kontraktor terbabit dikenal pasti selepas SPRM menyiasat beberapa akaun milik Bersatu yang dibekukan hujung bulan lalu. Bersatu sebelum ini dilaporkan menerima hingga 300 juta ringgit daripada kontraktor berkenaan sebagai dana politik susulan persetujuan dibuat dengan beberapa pemimpin parti. Difahamkan lebih 15 individu termasuk pemimpin parti itu dan pihak kontraktor sudah dipanggil SPRM untuk dirakam kenyataan. Susulan peristiwa itu, Mahyadin memberi amaran bahawa tindakan kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mencipta pelbagai tuduhan terhadap PN berisiko untuk memakan diri. Mahyadin berkata impak tindakan itu akan mengundang tindak balas melalui gelombang PN yang sudah terbentuk ketika pilihan raya umum ke-15 PRU15 dengan kemuncaknya akan dilihat melalui keputusan 6 pilihan raya negeri PRN yang bakal dihadapi tidak lama lagi. Apa hal pun biarlah tuduhan dibuat itu berasas. Jangan salah guna kuasa. Mungkin kerana nak ada PRN di 6 negeri kalau boleh nak dihitamkan muka saya dan kata kita ni semua perompak dan lanun supaya rakyat tak percaya kepada kita. Ini saya nak katakan, gelombang PN yang sudah kita lihat akan terus melanda negara di mana 6 negeri Pakatan Harapan akan kalah kerana backlash. Saya beri amaran ini jangan main-main kerana ini sentimen rakyat, katanya ketika membahaskan titah diraja di Dewan Rakyat semalam. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Paguh mengingatkan bahawa kedudukan Perdana Menteri di sandang Anwar bukanlah bersifat kekal. Allah kata dia boleh naikkan kita dan boleh juga turunkan kita. Jadi jangan fikir yang tambun, ya ini Anwar akan kekal abadi untuk selama-lamanya sebagai Perdana Menteri. Selepas tambun akan ada orang lain. Jadi jangan menganiaya dan buat sahaja ketika waktu susah ini kerana rakyat tak ada duit nak makan, katanya dalam keadaan ketal lutut. Kalau anda masih ingat pada 20 Januari lalu, dalam satu kenyataan Mahyadin kononnya menegur Anwar selaku Ketua Kerajaan Perpaduan tidak sepatutnya tersinggung terhadap kritikan dan pertanyaan yang ditimbulkan sewaktu ceramah politik. Mahyadin kononnya menegaskan sebagai pemimpin PH dan Perdana Menteri, Anwar seharusnya menjawab pertanyaan yang ditimbulkan secara terbuka dan sepenuh hati serta menafikan sebarang dakwaan yang dibangkitkan. Sehubungan itu, Mahyadin mendakwa ucapannya semasa ceramah Grand Finale Perikatan Nasional Padang Serai pada pilihan raya umum ke-15
tidak berunsur fitnah. Sebaliknya adalah komen yang adil. Ucapan tersebut sebahagian daripada kempen politik untuk menyokong seorang calon PR15 bagi kawasan Parlimen Padang Serai ketika itu, ujarnya. Sekejap, Mahyadin cakap apa sebenarnya? Perdana Menteri Anwar Ibrahim seharusnya menjawab pertanyaan yang ditimbulkan secara terbuka dan sepenuh hati serta menafikan sebarang dakwaan yang dibangkitkan. Persoalannya di sini, selalu ketika Perdana Menteri membuka ruang untuk sesi soal jawab di Parlimen, kenapa kerusi Mahyadin, Hadi Awang dan Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang kosong? Ke mana mereka pergi? Rakyat tertanya-tanya. Di mana kelibat 3 pahlawan pembangkang yang hebat berkata-kata, bertanya itu ini di media sosial? Takkanlah hanya lebat dan hebat di media sosial. Bila nak bertemu empat mata, kecut perut pula. Dan semalam, apabila Perdana Menteri tiada di Parlimen, bukan main berapi-api Mahyadin bersuara, siap mengugut makan diri dan sebagainya. Tepukan gemuruh untuk 3 figura pembangkang pengecut dan bacol yang menjadi kegilaan dan pujaan para penyokong pembangkang, terutamanya para walaun dan walauntik. Haji Hadi, tiada siapa lagi berasa hairan dengan gelaran kaki ponteng Parlimen sebab beliau lebih berminat untuk pergi menjala ikan daripada berbicara tentang rakyat di Dewan Mulia. Apa yang beliau lebih gemar lakukan adalah meroyan di Facebook dengan pelbagai dalil, hasil halusinasi dan emosi tak boleh move on dan masih kempunan menjadi kerajaan. Tin kosong memang kuat bunyinya, bercakap besar berita dentum, tapi isinya hanya kepentingan diri dan peribadi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.